Soalan kedua, Prof, daripada Rosidi Usop daripada FB. Salam Prof, kebanyakan penulis artikel popular menulis menggunakan perkataan yang menarik. Boleh Prof berikan tip bagaimana untuk menulis dengan gaya penulisan yang menarik? Ya, yang pertamanya macam saya sebut tadi, kita kena banyak membaca. Bila banyak membaca, maka kita akan dipengaruhi oleh apa yang kita baca itu, dan dengan sendirinya nanti insya-Allah apa yang kita tuliskan itu jadi dengan menggunakan perkataan, dengan bahasa yang menarik dan sebagainya, ya. Itu yang pertama. Jadi kena banyak membaca dengan sendirinya. Cuba perhatikan artikel-artikel yang bagus-bagus, ya. Kalau boleh jangan baca artikel di surat khabar di Malaysia saja, cuba tengok juga artikel-artikel yang di luar negara, surat-surat khabar di luar negara, bagaimana dia mulakan itu. Jadi kena banyak membaca juga. Kemudian yang kedua, jangan berkhutbah. Jangan berkhutbah. Kita awal-awal lagi kena mulakan dengan analisis. Kena mulakan dengan analisis. Ataupun kena mulakan dengan problem statement. Untuk menarik curiosity, untuk menarik orang berminat. Supaya berminat, ya. Kalau kita tengok dalam video, ini agak menarik juga. Banyak video, bila sebelum dia mulakan video tu, dia ada caption. Dia ada benda yang dia cakap. Dia ada cakap, lepas tu barulah dia keluar introduction dia, kemudian barulah dia cakap benda yang nak cakap. Terutama kena tengok keluar sekejap tu, tengok-tengok dia tiba-tiba aja KJ cakap. Pendek saja, lepas tu barulah dia introduction, barulah KJ kata Assalamualaikum dan sebagainya. Itu yang sebenarnya dia panggil apa? Punchline lah, punchline. Jadi dalam kita menulis itu, apa yang sebenarnya kita nak cakap, punchline itu kena ada di perenggan yang pertama. So bila orang baca, 3 saat yang pertama itu sangat penting untuk orang terus baca ataupun tak baca. Jadi kalau kita timbulkan data Datuk Najib dikurangkan hukumannya. Kenapa tidak kenapa tidak diampunkan terus? Dan bolehkah dalam segi undang-undang, ya, pengampunan, jawatankuasa pengampunan itu mengurangkan hukuman, bukan hanya mengampunkan itu. Jadi kita timbulkan permasalahan, orang kata, ini menarik ni, jadi dia terus baca. Tapi kalau kita mulakan dengan ayat perenggan ini, kita kata di Malaysia ada jawatankuasa pengampunan, tugasnya ialah untuk mengampunkan orang yang salah, dan kuasanya ialah oleh Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong ni pula dinasihati oleh ahli-ahli jawatankuasanya. Kita mulakan dengan gitu, jadi orang boring. Benda apa yang nak cakap ni sebenarnya? Jadi orang boring, orang baca. Ya, kalau saya baca gitu, tak membaca dah. Tak membaca dah. Kalau baca pun kita glance through apa benda yang dia nak sampaikan. Jadi poin yang kita nak sampaikan itu kena letak di awal, di paragraf yang pertama ataupun yang kedua. Kalaupun kita nak huraikan, kita nak cakap ini, maka kita kena olah in such way that dia menimbulkan persoalan yang orang rasa nak tahu, nak terusan. Tetapi kalau sekiranya kita dengan ini, misalnya kita mulakan, kita style berkhutbah kan. Dalam Islam, ya, ataupun Islam sangat menggalakkan kita berukhuwah antara satu sama lain. Ukhuwah itu adalah penting. Kerana ukhuwah itu begini. So kita cerita gitu kan, dia macam khutbah. Macam khutbah orang tak minat nak baca. Gitu ya, Dr. Rosdi. Dr. Rosdi ni daripada USIM ni, Dr. Syakir. So itu antaranya, dan definitely ayat kita kena kemas. Yang kedua, yang tadi itu yang pertama kena banyak membaca, yang kedua kena spark the curiosity pembaca. Kita kena stimulate orang berfikir dalam paragraf yang pertama dan yang kedua. Dan yang ketiga, ayat jangan panjang-panjang. Ayat pendek ya. Kalau boleh, satu ayat, satu benda yang kita nak sampaikan. Jangan dalam satu ayat sampai 5 benda yang kita sampaikan.
Lepas tu dengan komanya tambah dengan dannya, sertanya apa semua tu, itu agak susah lah. Orang penat nak baca. Oh, benda apa ni dalam satu ayat tu banyak sangat benda kan. Jadi ini berlaku biasanya dalam orang yang ada latar belakang pengajian Islam ataupun orang yang ada latar belakang yang banyak menghurai. Saya ingat lawyer pun sama kot dalamnya orang yang dalam perundangan pun sama. Sebab itu kita baca memorandum yang ditulis oleh lawyer ni kita pun payah nak faham. Panjang-panjang kan. So untuk kita ni mudah aja. Kita kata Jawatan Kuasa Pengampunan telah membuat satu keputusan mengurangkan pengampunan Datuk Najib. Statement, satu ayat ya. Ya. Kenapa pengampunan mengurangkan, Jawatan Kuasa Pengampunan mengurangkan tetapi tidak mengampunkan? Dua ayat. Bukankah Jawatan Kuasa Pengampunan itu bukankah bidang kuasa Jawatan Kuasa Pengampunan itu hanyalah boleh mengampunkan, bukan memenikan. Jadi kita mulakan dengan benda-benda itu, jadi orang akan minat. So di bawah itu bawa kita huraikan satu persatu insya-Allah. Jadi ayat jangan panjang-panjangnya. So jangan berkhutbah, jangan panjang. Dan mulakan dengan sesuatu benda yang menarik, dan kita sendiri kena banyak membaca untuk menimbulkan perkara-perkara yang sedemikian rupa. Saya sebut tadi banyak membaca, kena jangan khutbah, kemudian kena ada punchline di paragraf pertama yang kedua, kemudian ayat pendek-pendek. Satu lagi ialah dengan rasional. Bila kita nak sampaikan sesuatu idea kita tu, sampaikan secara rasional. Rasional itu artinya tidak bias, tetapi berfakta, dan inilah tidak mempamerkan kita caci ke, kita mengutuk ke dan sebagainya, secara rasional, supaya orang boleh terima dengan logik akal. Dan akhir sekali ialah dengan akhlak. Itu kena ingat dengan akhlak ya, insya-Allah.